Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan perbentangan yang bertajuk Lebah Menurut Al-Quran dan Sunnah. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Muhammad Anas Najmi bin Muhammad Nazir dengan nombor pelajar 20208391178, Muhammad Nazaruddin Afiq bin Muhammad Nizam dengan nombor pelajar 202089438, Muhammad Harith bin Muhammad Roslan dengan nombor pelajar 20204-64794, Nur Muhammad Haris bin Muhammad Nur 20208-8728, Muhammad Najmi Hakim bin Tajuddin 20208-58212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Najmi bin Muhammad Nazir dengan nombor pelajar 20208391178 akan menerangkan secara umum tentang lebah dan madunya. Lebah adalah sejenis serangga kecil yang mempunyai 4 kepak serta mempunyai sengat. Sengat lebah terletak di belakang lebah, di mana lebah tersebut akan menusuk manusia maupun haiwan jika ia merasa terancam. Malangnya, lebah tersebut akan kemudiannya mati selepas menyengat manusia. Yang kedua, lebah melakukan pendembungaan. Pendembungaan sangat-sangat penting bagi bunga bagi ia terus membiak dan tidak pupus. Hal ini secara tidak langsung penting bagi menstabilkan ekosistem kita. Lebah mempunyai banyak spesies. Secara umumnya, lebah mempunyai puluhan ribu spesies. Namun, spesies yang utama terbahagi kepada 3, iaitu Apis dorsata, iaitu madu tualang, Apis mellifera, iaitu madu lebah, iaitu lebah madu, dan Apis cerana, iaitu lebah lalat. Lebah hanya akan memilih bunga yang baik seperti marjoram, lavender dan dahlias. Lebah juga memilih untuk makan makanan yang baik seperti buah-buahan iaitu oren, tumbuhan seperti hazelnut dan juga madu itu sendiri. Lebah juga mempunyai banyak organisasi iaitu ratu lebah, lebah jantan dan lebah kerja. Akhir sekali, lebah menghasilkan madu yang baik kerana memilih apa saja dalam keadaan yang terbaik. Dengan ini, lebah madu, lebah memberi 1001 kebaikan kepada kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazaruddin Afiq bin Muhammad Nizam, bernombor pelajar 20208943888. Jadi, apakah ayat Al-Quran yang mengatakan mengenai lebah? Seperti mana yang kita ketahui, lebah termasuk dalam salah satu binatang istimewa yang diceritakan di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69, yang bermaksud, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung gadang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau sukai, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman yakni madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Waziz menerangkan bahawa Allah memberikan kemudahan habitat makanan lebah. Kemudian Allah juga memberikan arahan kepada lebah untuk membina rumahnya, yakni sarangnya, dengan sedemikian mengagumkan. Al-Mahali dan As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalali telah mentafsirkan bahawa ayat tersebut membawa maksud ilham yang diberikan adalah sarang untuk tempat tinggal. Sarang tersebut terdapat di bukit-bukit, pohon-pohon ataupun tempat yang disediakan oleh manusia. Selain itu, mereka juga mentafsirkan bahawa
lebah telah dimudahkan untuk mengambil makanan yang jauh dan sesusah apapun jalan yang mereka lalui. Malahan lebah tidak akan sesat untuk pulang ke sarangnya. Lantas dari perut lebah tersebut keluar pelbagai warna minuman yang mengandungi penawar bagi segala penyakit. Minuman tersebut adalah madu lebah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, penyembuhan bisa lewat 3 macam. Yang pertama bekam, yang kedua madu, dan yang ketiga membakar dengan api. Dan aku melarang umatku membakar dengan api. Ini menunjukkan bahawa madu digunakan sebagai ubat bagi proses penyembuhan. Dalam riwayat lain terdapat orang yang sakit diarrhea, iaitu cerit-berit. Lantas Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk mengambil madu lalu diminum oleh orang sakit tersebut sebanyak 3 kali. Lalu penyakitnya pun kembali sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuhan juga mendapat manfaat daripada lebah, terutamanya dalam proses pendungaan. Proses pendungaan ini berlaku apabila lebah yang hinggap di sebuah bunga akan membawa serbuk sari bunga tersebut kemudian menempel pada bunga yang lain. Tambahan pula, lebah memberikan banyak manfaat kepada manusia seperti madu yang penuh khasiat menjadi penawar bagi pelbagai penyakit. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Aris Pemong Roslan dengan nombor pelajar 20204649794 akan menerangkan tentang kajian saintifik terhadap lebah. Pada zaman sekarang, tidak heranlah madu lebah seringkali dikaitkan dengan setiap rawatan kesihatan dan kecantikan. Ini kerana madu lebah juga dipercayai wujud sejak ratusan tahun lagi. Madu lebah dianggap sebagai salah satu barang yang penting dalam industri penjagaan kesihatan yang meliputi setiap lapisan masyarakat. Ramai saintis telah mengkaji kehidupan tingkah laku dan tempat lebah, antaranya Abdul Al-Latif dan Abu An-Najah, Al-Hamashi, Abdul As-Salam dan ramai lagi. Menurut Dr. Susan Percival dari Jabatan Nutrisi Manusia dan Sains Makanan, Universiti Florida, Amerika Syarikat, madu lebah mengandungi berbagai kandungan mineral dan vitamin seperti B6, thiamin, niacin, riboflavin dan asid pantothenic, serta mengandungi zat-zat penting seperti kalsium, zat besi, kuprum, magnesium, fosforus, potasium, sodium dan zinc. Madu lebah juga berperanan sebagai antioksidan dalam badan manusia yang mampu menghapuskan bahan-bahan radikal yang menyebabkan penyakit kronik. Kajian terkini membuktikan bahawa kandungan madu lebah terdiri daripada bahan-bahan semula jadi seperti gula dalam bentuk fruktasa dan glukosa yang dapat meningkatkan stamina para atlet kerana ia mudah diserap oleh badan. Selain daripada itu, pakar mikrobiologi daripada Amerika Syarikat, Richard F. Steer, mendapati komposisi unik kandungan madu lebah juga boleh menjadi ejen antimikrobial untuk merawat kulit yang cedera akibat kebakaran atau luka. Bahan aktif dalam madu yang dipercayai eucalyptus mampu bertindak sebagai antiseptik untuk mencegah jangkitan kuman serta kulat pada kulit. Selain daripada itu, madu juga terdapat manfaat lain seperti membersih dan membuang segala kotoran di dalam darah, mengendurkan urat-urat yang tegang, tekanan dan kemurungan, menghentikan kesakitan sendi dan baik untuk sistem pernafasan. Akhir sekali, madu lebah juga sebagai anti ulcer perut. Helicobacter pylori adalah bakteria yang menyebabkan ulcer perut. Kajian telah dijalankan oleh Dr. Molan untuk mengesahkan bakteria ini tidak membiak dan mati dalam madu tulen dalam masa 2 atau 3 hari. Beliau juga mendapati bukan semua sampel madu yang digunakan akan bertindak membunuh bakteria ini. Terdapat juga seorang pesakit yang tidak sembuh dan beliau yakin bahawa madu yang digunakan oleh pesakit itu adalah tidak tulen seperti sebelumnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sememangnya, lebah banyak diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan terdapat juga pakar perdebatan dan saintis yang mengkaji tentang lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Muhammad Haris bin Muhammad Nur dari kelas AS 120311. Dan dalam video ini, saya akan memberitahu tentang tokoh pakar perdebatan dan saintis yang mengkaji tentang madu lebah dan kebaikan madu lebah kepada manusia. Pakar perdebatan mengenai madu lebah. Terdapat banyak pakar perdebatan yang mengkaji tentang madu lebah, termasuklah Ibn Sina, Al-Muwaffaq Al-Baghdadi, Dr. Rihad Uqayli. Ibn Sina, ia memberitahu bahawa madu dapat menyembuhkan berbagai penyakit, termasuklah penyakit ringan dan penyakit berat seperti darah tinggi dan jantung. Al-Muwaffaq Al-Baghdadi, ia menyatakan bahawa madu ini berfungsi sebagai penyingkir bahan yang tidak berguna dalam usus, kuatkan perut, membersihkan hati dan melancarkan air kecil. Dr. Rihad Uqayli pula menyatakan bahawa madu ini boleh dijadikan sebagai pemakanan perlu yang melahirkan daya kekuatan tubuh dan mental. Kebaikan madu lebah. Ibn Sina, iaitu tokoh kedoktoran dunia dan ilmuwan Islam di abad ke-10 Masihi, dia telah memberitahu seperti mana yang saya cakapkan tadi bahawa madu dapat menyembuh berbagai penyakit seperti jantung. Tapi kenapa madu ni dia dapat menyembuh penyakit jantung? Saintis pada zaman sekarang ni dia telah mengkaji bahawa madu ni dia mempunyai flavonoid, flavonoid dan vitamin C, dan bahan-bahan ini dia boleh dikategorikan sebagai anti pengoksidaan. Dan anti pengoksidaan ni dia dapat membantu melindungi sel badan daripada rosak akibat gelombang radiasi bebas yang berada di sekeliling kita. Hal ini dia dapat mencegah badan daripada serangan jantung, bahkan kanser juga. Dan Al-Muwaffaq Al-Baghdadi telah memberitahu bahawa madu ini berfungsi menjadikan bahan yang tidak berguna daripada usus dan kuatkan perut. Menurut kajian saintifik, madu ni dia mempunyai 5% fructoligosaccharida yang meningkatkan pentubuhan bakteria probiotik, iaitu bakteria baik. Bakteria ni dia dapat membantu mempercepatkan proses pencernaan perut. Okey, so kalau macam makanan ni dia macam kita hadam kat dalam perut ni, kalau macam dia tak hadam lagi dalam masa 2 jam, ia akan menjadi racun dalam badan. Oleh tu, dengan adanya fructoligosaccharida ni, dia dapat mencegah perut daripada sering sakit. Okey, Dr. Rihad Uqayli, dia telah memberitahu bahawa madu ni boleh dijadikan sebagai bahan yang menguatkan tubuh. Menurut kajian saintifik, madu ni bahan utama dia diperbuat daripada fruktosa dan glukosa. Fruktosa dan glukosa ni ialah satu bahan dalam penghasilan tenaga dalam badan. So, bila tenaga banyak dalam badan ni, dia akan menguatkan tubuh dan menjadikan tubuh kekal bertenaga. Dan akhir sekali, kebaikan madu lebah, ia dapat mencepatkan proses pemulihan luka. Menurut kajian saintifik, madu ni dia mempunyai pelbagai enzim, termasuklah invertase, dietase dan glucosidase. Enzim ni mempunyai sifat yang melawan patogen. Patogen ni macam mikroorganisma dan bakteria bahaya lah. Dan jika enzimnya ada, ia dapat mencegahkan pembiakan bakteria yang terdapat pada luka tu. Oleh itu, luka ni cepat untuk dipulihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Hakim bin Tajuddin dan saya daripada kelas A4AS 120311. Dan hari ini saya akan menerangkan berkenaan kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada analisa lebah menurut Al-Quran dan Sunnah. Okey. Di kesimpulan saya dan juga kumpulan saya dapat simpulkan daripada analisa lebah daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama sekali, lebah merupakan serangga yang istimewa daripada serangga yang lain kerana ianya diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahlu ayat 68 hingga ayat 69. Selepas kami melakukan analisa, lebah didapati menghasilkan madu yang sangat berkualiti. Lebah dan juga madu lebah tidak boleh disangkal lagi membawa kebaikan kepada manusia dan hidupan lain. Daripada segi sains, madu lebah mempunyai fenolik, flavonoid dan juga vitamin C, juga nutrien-nutrien lain
yang berkemampuan untuk merawat pelbagai jenis penyakit seperti cirit-birit, darah tinggi, sakit jantung serta berkemampuan untuk menyingkirkan bahan yang tidak berguna daripada usus dan menguatkan perut. Yang terakhir, selain ianya mendatangkan kebaikan kepada manusia, lebah juga mendatangkan kebaikan kepada tumbuhan juga kerana lebah membantu bunga dalam proses pendembungaan. Jadi kita sebagai umat manusia haruslah memfaedahkan sepenuhnya kewujudan lebah dan juga madu lebah agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.